murid-murid, berdasarkan jadual ini, bagaimana caranya kita boleh membuat ramalan kita. Okey. Dekat sini kita boleh meramalkan ketinggian pokok yang ada tanda soal ni berdasarkan data yang kita perolehi dan corak data ni lah. Corak perubahan data ni. Okey. Kita boleh lihat hari tu bertambah 5 hari, 5 hari, 5 hari. Tapi pada masa yang sama, bila bertambah hari itu sebanyak 5 hari, ketinggian pokok ni pun akan bertambah sebanyak 2 cm, 2 cm, 2 cm. Jadi, kita boleh meramalkan ketinggian pokok pada hari yang ke-25 ini dengan menambah 2 cm lagi kepada ketinggian pokok pada hari yang ke-20 iaitu 8. 8 tambahkan dengan 2. Maka kita akan dapat ketinggian pokok tadi 10 cm. Okey, jawapan dia lebih kurang macam ni lah. Okay, ramalan berdasarkan data atau pola. Ketinggian pokok pada hari ke-25 ialah 10 cm. Okey, jadi ketiga-tiga contoh tentang ramalan ni cikgu rasa memadai untuk kamu mengetahui cara untuk melakukan ramalan. Okey. Kita teruskan kepada kemahiran proses sains yang ketiga iaitu berkomunikasi. Apa yang dimaksud dengan berkomunikasi? Berkomunikasi ni ialah menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk tulisan, jadual, rajah, model atau secara lisan. Okey, kita terima dulu maklumat, kita pilih maklumat yang ada, lepas tu kita susun maklumat-maklumat tadi, lepas tu baru kita persembahkan. Cara nak persembahkan tu ada banyak cara. Cara nak persembahkan maklumat tu kita boleh buat dalam bentuk tulisan, boleh buat dalam bentuk jadual, boleh buat dalam bentuk rajah, boleh buat dalam bentuk model, ataupun kita cakap je secara lisan. Itu cara dia masuk komunikasi tu. Okey. Lihat situasi ni. Dalam berkomunikasi ni, satu situasi saja kita dapat, kita boleh persembahkan dalam pelbagai bentuk. Okey, kita lihat situasi ni. Umar mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Okey, dia tanya kawan dia, awak suka buah apa? Kamu pula suka buah apa? Lepas tu dia rekodkan. Okey. Lepas tu, maklumat yang Umar dapat ni tadi ni, dia boleh persembahkan dalam pelbagai bentuk. Okay, kita lihat contoh-contoh bentuk persembahan yang Umar boleh buat untuk dalam berkomunikasi ni. Okay, contoh satu. Okay. Okay, berdasarkan Umar punya survey tadi tu, dia punya dapatan dia tadi tu, kawan dia ada dalam kelas itu suka 4 jenis buah. Satunya tembikai, kedua pisang, yang ketiga buah durian, yang keempat buah betik. Jadi Umar boleh persembahkan secara lisan ataupun secara tulisan. Macam mana cara dia? Just mention saja, just sebut saja. Okey, kalau lisan dia tulis, dia sebut je lah. 6 orang murid menggemari tembikai. 7 orang murid menggemari pisang. 9 orang murid menggemari durian. 8 orang murid menggemari betik. Itu lisan. Kalau tulisan, tulislah. Apa yang disebut tadi tu? Itu tulisan. Okey. Yang ini senang. Yang ini biasa. Okey. Contoh yang kedua. Data tu tadi tu, maklumat yang Umar dapat tadi tu, boleh dia persembahkan dalam bentuk jadual juga. Macam mana tu? Jadi dia ada buah-buahan kegemaran dan dia dapatkan tadi bilangan murid. So, dekat sini caranya. Jadi dia buat dua kolom. Dua kolom ni satu kolom. Yang ni satu kolom. Okey. Lepas tu, kolom yang pertama dia tulis jenis buah-buahan kegemaran. Kawan dia suka 4 jenis buah tadi kan. Dia tulis tembikai, pisang, durian, betik. Lepas tu kolom yang kedua dia tulis bilangan murid berapa. Tembikai 6 orang dia tulis 6. Pisang 8.
Durian 9, betik 7. Ada tulis bilangan orang murid kat kolom yang kedua ni. Inilah dipanggil jadual. Ini salah satu cara berkomunikasi. Mempersembahkan maklumat yang kita perolehi. Okey. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita boleh buat persembahkan dia dalam bentuk rajah. Kita boleh persembahkan dia dalam bentuk carta palang. Pernah tengok carta palang macam mana? Carta palang macam mana rupanya? Yang macam ada bentuk bangunan-bangunan tu lah kan. Itu kalau cikgu masa kecil-kecil dulu, cikgu suka tengok carta palang ni, kata ada banyak uh, garis-garis tinggi tu kan. Ni macam ni. Ni. Ah, okay. Dia ada paksi X dan paksi Y. Dekat paksi X ni kamu letak jenis buah-buahan. Paksi Y letak bilangan murid. Okey. Okey, lepas tu kamu lukis palang ni nama dia palang ni. Ni palang. Okey, ikut kepada bilangan murid tadi tu, ketinggian dia tu. Ketinggian palang tu ikut kepada bilangan murid yang menggemari buah tersebut. Kalau tembikai tu dia yang suka tu 6 orang, lukis palang tu sampai nombor 6. Mesti sebaris. Sama tinggi dengan nilai 6 tu dan juga pisang 8. Macam durian ni tak ada. Nombor 9 tak ada kat sini kan. So tengah-tengah lah antara 8 dengan 9. Dan yang ke-7, yang betik ni 7 tak ada juga. So mestilah di tengah-tengah antara nombor 6 dengan nombor 7. Nombor 8. Nombor 6 dengan nombor 8. Nombor 7 kan. Okay, alright. Itu carta palang. Dia juga boleh persembahkan dalam bentuk carta pai. Macam mana rupa carta pai? Macam pizza tu, pizza. Macam ni. Dia buat bulatan, lepas tu dipecahkan. Okey. Dipecahkan kepada pertama tembikai 6 bahagian. Lepas tu pisang 8 bahagian. Durian 9 bahagian. Betik 7 bahagian. So dipecahkan. Kalau kamu kira jumlah murid dia, kamu akan dapat 30 orang murid. Okey. Maksudnya 6/30 murid suka kepada buah tembikai. 8/30 orang murid suka kepada buah pisang. 9/30 orang murid suka kepada buah durian. Dan 7/30 orang murid suka buah betik. Okey, ni bentuk carta pai. Alright. Okey. Seterusnya, okey. Okey, jadi setakat tu untuk berkomunikasi, 3 contoh tu cikgu dah tunjuk tu, maksudnya kamu harap kamu boleh faham dengan contoh-contoh yang cikgu tunjukkan tu. Okey, jadi apa yang kita dah pelajari hari ni adalah 3 benda, 3 kemahiran proses sains. Yang pertama adalah membuat inferen, yang kedua adalah meramal, yang ketiga adalah berkomunikasi. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham dan kuasainya. Kalau tak juga, cuba lagi tengok balik video yang cikgu hasilkan ni. Tonton berulang kali sampai faham. Kalau tak faham juga, boleh tanya cikgu melalui WhatsApp. Okey. Okey, seterusnya kita lihat, kita pergi pada aktiviti. Yang ini cikgu nak kamu buat di dalam buku nota. Sedikit komen tentang kerja yang dah kamu buat pada minggu sebelum ni. Apa-apa pun cikgu ucap tahniah lah, ramai yang hantar kepada cikgu. Cuma bila hantar kepada dalam grup WhatsApp ni, yang sedihnya tu ada yang ambil kesempatan, dia tiru kawan dia punya jawapan, lepas tu dia buat. Lepas tu yang paling tak best sekali, ada kawan dia tu buat salah, dia pun ikut sekali salah tu. Jadi bila untuk minggu ni cikgu minta lah kalau boleh hantar personal je lah dekat cikgu. Cikgu tanda seorang-seorang, lepas tu cikgu hantar balik, tengok kesalahan masing-masing.
Itu lebih bagus. Kalau kamu letak di dalam grup tu, cikgu tanda juga. Tapi nanti kalau salah pun semua orang boleh nampak. Jadi lebih bagus hantar secara personal, cikgu boleh betulkan dan hantar balik kepada kamu. Okey, aktiviti yang pertama, yang ini wajib buat di dalam buku nota kamu Okey, gambar ni hanya berikan inferen kamu berdasarkan gambar di atas. Okey, gambar ni kalau kamu lihat adalah seorang macam budak tengah makan dengan gelojoh lah, senang cakap. Gelojoh makan dia dan yang kat mulut tu dah masuk, tangan sebelah lagi pegang, dekat pinggan dah penuh lagi kan. Penuh makanan atas meja dia. Agak-agaknya itu perhatian. Yang makan gelojoh tu adalah sebab apa dia makan dengan gelojoh tu, nak tahu sebab dia. Itu yang kamu kena dapat. Okey, boleh faham Itu untuk aktiviti satu. Tulis di dalam buku buku nota kamu. Gambar ni cikgu benarkan kamu print dan tampal lah. Kalau nak lukis sekarang macam susah juga kan. Okey, yang kedua, aktiviti 2. Okey, ni ada gambar ketulan ais, ketulan air batu. Selepas 15 minit disuruh ramalkan keadaan air batu selepas 15 minit. Yang ni lukis je lah, tak payahlah tampal kalau nak tampal juga, cikgu terima je. Tapi cikgu nak kamu jawabkan ramalan dia tu, macam mana keadaan air batu selepas 15 minit. Dia bentuk asal dia ke, dia jadi tiga bergabung jadi satu ke, dah tak ada rupa air batu ke, macam mana tu kamu kena nyatakan dalam kamu punya jawapan. Okey. Yang ketiga, aktiviti yang ketiga, okey ni aktiviti yang ketiga, guna maklumat ni. Bilangan haiwan yang berada di sebuah habitat hutan adalah sebanyak 50 ekor pada tahun 1980. Pada tahun 1990, bilangan haiwan berkurang menjadi 40 ekor sahaja. Pada tahun 2000, bilangan haiwan terus berkurang menjadi 30 ekor sahaja. Manakala pada tahun 2010, bilangan haiwan yang tinggal sebanyak 20 ekor sahaja. So, kamu kena guna maklumat ni, okay, buat lengkapkan jadual yang ada ni. Tulis maklumat ni, tulis jadual ni dan tulis soalan. Lepas tu penuhkan ruangan di dalam jadual ni dengan maklumat yang ada tu. Tahun tu tahun tengok tahun dia Lepas tu tengok bilangan haiwan dia. Ni pun buat di dalam buku nota kamu juga. Okey. Dan yang untuk aktiviti di dalam buku nota ni, jangan kamu salin semua slide tu. Ada antara kawan-kawan kamu hari tu, dia salin semua yang ada dekat dalam slide tu. Sudah. Banyak tu nak salin. Tak payah. Yang aktiviti saja. Yang lain tu nota panduan. Kalau kamu nak simpan juga, kamu boleh print out dan simpan di dalam satu file. Nanti cikgu PDF kan PowerPoint ni Alright. Untuk aktiviti yang terakhir, kamu perlu buat latihan di dalam buku aktiviti. Okey, jawab semua soalan di dalam muka surat 3 dan 4 sahaja. Itu cover tajuk yang kita baru belajar ni. Buat dahulu, lepas tu snap dan tunjukkan pada cikgu. Cikgu betulkan. Okey. Cikgu harap sangat kamu boleh bagi kerjasama buat kerja ni sebaik mungkin dan siapkan. Kalau tak faham, ada soalan, boleh tanya dengan cikgu banyak medium yang kita boleh gunakan untuk bertanya. Cikgu, WhatsApp cikgu open. Tapi kadang-kadang cikgu lambat WhatsApp tu maksudnya cikgu ada urusan. Bila cikgu free, cikgu akan cuba jawab selagi mampu. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya harap kamu teruskan kita berjumpa lagi untuk PDPR yang seterusnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.